A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini dengan rahmat dan berkat dan juga kasih sayangnya dapat kita sama-sama untuk bersama pada pagi ini untuk menambahkan ilmu kita, untuk menambahkan pengetahuan kita supaya kehidupan kita bertambah baik. Sebab apa? Seorang cendekiawan mengatakan, when you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti belajar, maknanya kita telah berhenti memimpin. Memimpin siapa? Memimpin diri kita. Kalau kita dah berhenti belajar, berhenti membaca, berhenti tengok, berhenti mendengar tazkirah, berhenti mendengar perkataan-perkataan yang baik, maknanya kita telah berhenti untuk memimpin diri kita sendiri. Sebab apa? Hati kita ini perlukan santapan, iaitu santapan ilmu. Sebab apa? Dalam diri kita ada dua saja yang akan berkuasa, sama ada hati ataupun nafsu. Kalau hati kita tidak diisi dengan ilmu selalu, maka hati kita akan kalah dengan nafsu. Maka bila nafsu naik atas jadi raja, maka kita akan sentiasa menjadi pengikut kepada hawa nafsu kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengapa kita perlukan menjadikan kerja sebagai ibadah? Kenapa kita perlukan kerja selama 8 jam? Cik Zulkifli kata daripada pukul 9 sampai pukul 6, Cik Zulkifli? Ya. Daripada pukul 9 sampai pukul 6 kita jadikan sebagai ibadah. Sebab kalau kita kira, menurut Imam Al-Ghazali, kalau kita hidup 50 tahun, kemudian ibadah kita hanya sembahyang 5 waktu, anggaplah paling lama tuan-tuan solat 10 minit, satu waktu. Subuh 10 minit, zuhur 10 minit, sampailah ke isyak 10 minit, anggaplah 1 jam sehari. So, selama 50 tahun tu, tuan-tuan gunakan untuk beribadah hanya 2 tahun setengah saja. Daripada 50 tahun, daripada 50 tahun. Adakah itu yang akan kita tunjukkan pada Allah? Ya Allah, ni ibadah saya 2 tahun setengah daripada 50 tahun yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak jadikan kerja kita selama 8 jam di pejabat adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah syaratnya untuk menjadikan kerja sebagai ibadah? Maka kita kena ingat bahawasanya dalam beribadah pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yang ada 3 syarat. Kata seorang ulama, ada 3 syarat untuk kita menjadikan sesuatu ibadah itu sesuatu ibadah yang sempurna. Yang pertama, kena ada cinta. Yang pertama, kena ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, bagaimanakah keadaan orang bercinta, tuan-tuan? Contohlah kalau tuan-tuan bercinta dengan isteri ke dulu, dengan awet ke dulu, pantang disebut nama kita, bukan main cepat kita berlari mendapatkan kasih kita. Malu. Dulu malu kan. Okey, contohlah kalau zaman sekarang lah kan. Maknanya kita seakan-akan nak sebut nama kekasih selalu. Kalau SMS tak dapat ada kekasih tu macam sayang ke tak dia ni kat aku. Itu kalau kita bercinta dengan kekasih kita. Tapi kita bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Tuhan kita yang telah bagi banyak nikmat kepada kita, tuan-tuan? Nikmat daripada sejak awal kita belum lahir sampailah sekarang. Minta maaf, tuan-tuan. Ustaz Zul ada order ke dulu jadi ustaz? Kat Allah sebelum lahir? Tak ada kan? Ada order nak jadi segap macam ni? Tak ada. Semuanya adalah nikmat Allah. Kita tak pernah pun minta apa-apa. Tak pernah kita pernah order dulu ataupun ayah kita order, ya Allah bagilah anak perempuan, tiba-tiba keluar lelaki. Minta anak yang handsome, hidung mancung, tiba-tiba dapat juga yang gelap, yang tak mancung hidung kan. Maknanya kita semua adalah atas nikmat Allah SWT. Bahkan tuan-tuan, ada seorang sahabat saya dah tua ni, dia anak 7 orang. Dia pergi, dah dapat 7 orang, semua perempuan. Akhirnya dia pergi umrah untuk yang mengandung yang ke-8, pergi umrah nak dapatkan anak lelaki. 2-3 kali pergi umrah, tengok-tengok lahir perempuan juga. Tuan-tuan, nak katakan bahawasanya kita tak ada hak apa-apa. Semuanya adalah atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling penting 3 nikmat yang telah dikurniakan kepada kita, tuan-tuan. Apa 3 nikmat? Yang pertama, tuan-tuan,
Tiga nikmat yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah jadikan kita ke dunia dalam keadaan semua sihat walafiat. Semua cukup sifat, sempurna, ada tangan, ada kaki. Berapa ramai orang kat luar sana yang mereka lahir ke dunia tak ada tangan. Mereka lahir ke dunia dalam keadaan tubuh badan mereka melekat dengan satu yang lain. Berapa ramai kat luar sana di antara sahabat-sahabat kita yang mereka tak sempurna tubuh badan, tapi kita alhamdulillah disempurnakan tubuh badan. Lepas tu dah sempurna tubuh badan, kita diberikan akal yang sihat, tuan-tuan. Kita diberikan akal yang sempurna pula. Ramai orang yang tubuh badannya sihat tapi akalnya pula tak cerdas, akalnya pula yang tidak sempurna. Kemudian kita disempurnakan lagi. Untuk menyempurnakan nikmat kita ni, Allah bagi kita pekerjaan yang tetap, tuan-tuan. Kenapa Allah bagi ketiga-tiga ni? Supaya kita dapat hidup sejahtera di dunia ini. Bila kita hidup sejahtera, maka kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah perintah Allah? Dalam surah Al-Quran Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kat sini lah tuan-tuan, kita jadikan kerja kita sebagai ibadah. Segala kehidupan kita kalau boleh 24 jam adalah ibadah kepada Allah SWT. Tapi macam mana caranya? Sebenarnya begitu mudah sekali, tuan-tuan. Contohlah, mula-mula pagi tadi, siapa yang solat subuh berjemaah di masjid? Atau di surau? Terus terang, yang lelaki lah, yang perempuan lebih baik di rumah. Yang satu? Okey. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Sebab apa? Ini adalah perkara paling mudah sekali untuk mendapatkan pahala yang paling banyak di sisi Allah SWT. Apa kata Rasulullah? Man ata salatas subhi jama'atan faka'annahu qamal laili kullah. Maka orang yang datang solat subuh berjemaah di masjid atau di surau, maka dia seakan-akan bangun sepanjang malam. Daripada pukul 7 maghrib tu sampailah ke subuh, dia berzikir saja, dia berwirid saja. Begitu mudahnya nak jadikan tidur kita sebagai ibadah. Tapi berapa ramai yang buat? Berapa ramai yang bangun pagi-pagi, berjalan kaki ke surau ataupun start enjin pergi surau? Berapa ramai? Tuan-tuan, sebab apa? Kat situlah permulaan kita nak menjadikan kerja kita sebagai ibadah. Pengharapan atau cinta kita kepada Allah. Maknanya tuan-tuan, kalau kat rumah saya tu banyak anjing kan, saya duduk Shah Alam. Azan subuh je, bila azan subuh berkumandang di surau, anjing pun kat belakang rumah berkumandang juga. Dia pun menyalak juga. Maknanya dia lagi cepat bangun daripada kita, tuan-tuan. Memandangkan itu anjing, maknanya dia nampak malaikat tu adalah malaikat telah turun untuk memberi rahmat kepada orang-orang yang jalan solat subuh pada pagi hari, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau lepas ni ada kesempatan untuk pergi sembahyang subuh berjemaah, kita pergi. Sebelum kita tak ada kesempatan. Sebab apa, tuan-tuan? Allah dah janjikan seakan-akan kita bangun sepanjang malam. Maknanya tak payah buat apa-apa, kita berzikir, kita tengok TV, sembahyang subuh berjemaah, dapat pahala bangun sepanjang malam, tuan-tuan. Tuan-tuan, kepada tuan-tuan, mulakanlah pagi hari dengan solat subuh berjemaah. InsyaAllah kita akan bersemangat, kita akan penuh dengan cinta kepada Allah, kita penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, maknanya kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda cinta kita menyahut seruan Allah. Bila Allah panggil, bila ada azan memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya kita terus pergi ke solat berjemaah. Tuan-tuan, itu kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita lihat, kenapa panggilannya Allahu Akbar? Kenapa tak panggilannya Allahur Rahman ataupun Allah Ar-Rahman? Sebab apa? Nak menunjukkan yang paling besar tu Allah saja. Tapi memandangkan kita ni banyak problemnya, banyak sangat cekadaknya kan, nak cakap kan. Bila Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak apalah, makan dulu. Maknanya makan tu lagi besar daripada Allah yang bagi nikmat kepada kita. Ataupun kita tengok TV, cerita Hindustan Satu Ahad. Kita tengok cerita tu, takut sangat cerita tu terlepas, kita tengok tidur dulu sembahyang ni, takut babak yang best ni, babak yang tengah sedih ni terlepas. Tuan-tuan, maknanya TV tu lebih penting daripada Allah Akbar, daripada Allah yang Maha Besar. Begitu juga kadang-kadang kita meeting sampai 3:30, lupa nak sembahyang. Tak apa, kita patutnya berhenti sekejap, kita berhenti tu sembahyang. Maknanya untuk mendapatkan keberkatan dalam mesyuarat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan cinta kepada kita, tuan-tuan. Tapi bagaimanakah kita nak melahirkan rasa cinta? Maka pada saat ini saya kata kita sama-samalah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk menandakan. Maknanya bila kita tengok jam, oh kekasih aku dah nak panggil ni, kekasih kita nak panggil ni. Kita tengok, oh dah waktu makan ni, kejap lagi waktu makan. Itu yang perlu kita ingat kan. Kita ingat tuan-tuan, nak tambahkan kualiti dalam hidup kita. Okay, syarat yang kedua dalam beribadah tuan-tuan, yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah pengharapan, rojak. Bukan rojak makan tu. Pengharapan, rojak kepada Allah SWT. Maknanya kita bangun pagi, kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kehidupan hari ini lebih baik daripada semalam. Ya Allah jadikan kerja hari ini adalah dipermudahkan. Kita mengharap hanya kepada Allah saja. Bukan kita mengharap pada yang lain. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, tanda kita beribadah kepada Allah, kita mengharap daripada Allah. Daripada pagi kita bangun pagi, kenapa? Nak menunaikan ibadah kepada Allah. Tanda mengharap kepada Allah saja, berdoa kepada Allah. Itulah yang kedua, syarat ibadah. Maknanya kalau kita belum mengharap kepada Allah, sentiasa mengharap kepada majikan kita, sentiasa mengharap kepada kawan-kawan kita, maknanya kita punya ibadah masih belum lagi mencapai tahap yang sempurna tuan-tuan. Lepas ni kita mengharap pada Allah SWT. Kita tengok bagaimana seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia belajar, tak ada kerja. Tak ada kerja, kemudian dia dengar satu ceramah. Ustaz tu, masa tu saya kat Indonesia, ustaz tu popular. Kalau tuan-tuan pernah tengok YouTube, Ustaz Yusof Mansur. Handsome lah, handsome. Lepas tu dia punya isteri lawa pula, anak comel-comel. Memang saya jealous dengan kawan saya ni. Dia ni kalau dia dengar ceramah, bapa dia ceramah bab solat duha masa tu. Solat duha kan, kita orang Islam ada solat duha kan. Kemudian seorang sahabat ni, sahabat saya ni, dia tengok solat duha, kemudian dia kata Ustaz Yusof Mansur cerita pasal solat duha 12 rakaat. Kemudian dia tersentuh, aku tak ada kerja, ada pelajaran tak ada kerja. Akhirnya dia kata, aku kena kembali balik mengharap kepada Allah saja. Akhirnya besok pagi dia bangun lepas sembahyang subuh, kemudian masuk waktu duha, dia terus bersiap-siap untuk solat duha. Dia solat duha 12 rakaat. Sesuai dengan apa yang dicadangkan oleh ustaz dalam TV tu. Kemudian dia solat dengan bersungguh-sungguh, dia mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, dia baru nak pergi cari kerja. Lepas dia solat, dia berdoa, dia istighfar, nak pergi cari kerja ni, keluar rumah cari kerja. Belum keluar rumah lagi kawan dah call. Hello bro, ada kerja tak? Saya belum ada kerja lagi lah. Kat tempat saya ada kosong lah. Belum lagi keluar rumah tuan-tuan. Tak apa, dia betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia terus istiqamah lakukan solat duha 12 rakaat. Bukan hanya dia punya rezeki yang bertambah, bahkan syarikat tempat dia bekerja pun semakin maju tuan-tuan. Itulah orang yang mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan mensia-siakan orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tuan-tuan, mana lebih penting, minum pagi ke solat duha? Minta maaf lah sekarang, minum pagi ke solat duha? Sampai office je, jom minum pagi. Ataupun kita sampai office, jom pergi surau? Tak ada. Mesti kita kata, jom kita minum pagi. Kena tarik sedar tuan-tuan. Tuan-tuan, maknanya kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun subuh pagi, kemudian kita sampai office solat duha 2 rakaat pun tak apa, 2 rakaat sebab kita sibuk. 2 rakaat nak minum lagi. 2 rakaat pun cukup. Tadahkan tangan, ya Allah, rezeki ni adalah daripada Engkau. Kalau masih di langit, turunkan. Kalau masih di bumi, keluarkan. Kalau susah sangat, cepat pemudahkan. Kalau haram, halalkan. Kalau jauh, dekatkan tuan-tuan. Kalau sikit, banyakkan. Kita minta kepada Allah, Allah takkan sia-siakan. Kalau hari ini Allah tak bagi, mungkin 2 tahun, 3 tahun akan datang Allah akan bagi. Kalau tak pada kita, akan pada suami kita. Tak pada suami kita, akan kepada anak-anak kita tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena yakin. Jangan orang kata, dah solat duha selama 2 tahun tak meningkat-ningkat. Padahal suami dah naik pangkat lah. Maknanya mungkin dengan doa kita, suami naik pangkat. Anak kita dapat beasiswa. Tuan-tuan, itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok permulaan cipta kita, Allah mengatakan kita adalah untuk beribadah. Dan syarat yang ketiga tuan-tuan, syarat yang ketiga adalah takut kepada Allah. Yang tadi pertama cinta, yang kedua kita mengharap hanya kepada Allah, yang ketiga takut kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya kita bukan gerun, maknanya kita sentiasa menjaga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah dan larangan Allah kita sentiasa jaga. Maka kita akan dapatkan kita beribadah dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan, kalau selama ni kita mungkin lalai dengan amanah Allah, dengan perintah Allah, maka bermula pada hari ini menjadikan diri kita bertambah baik. Maka kita takutlah dengan apa yang Allah perintahkan dan juga apa yang Allah larang, kita buat dengan sebaik yang mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan, apa arti kerja sebagai ibadah? Kerja sebagai ibadah adalah kerja untuk memenuhi keperluan diri. Kerja untuk memenuhi keperluan diri dan orang di bawah tanggungannya, masyarakat, negara dan manusia, demi mengabdikan diri kepada Allah SWT.
Tuan-tuan, Rasulullah kata orang yang bekerja kerana 3 perkara. Yang pertama, siapa yang bekerja kerana nak mencari nafkah? Confirm lah kita semua mencari nafkah kan? Yang kedua, orang yang bekerja tidak ingin meminta kepada orang. Maknanya dia kerja memang nak berusaha sendiri supaya tak minta-minta ke orang. Dan yang ketiga, dia kata dia bekerja untuk membantu orang lain. Kita ni daripada rumah, kita kena niat bantu orang lain. Contoh, kalau kita sebagai salesman kereta, kita nak mempermudahkan orang beli kereta. Contoh, kena niat macam tu. Kalau kita sebagai yayasan sedar, kita niat untuk memudahkan orang lain dalam kehidupan dia. Maknanya kita kena niat untuk bantu orang lain. Maka Rasulullah kata orang tersebut akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya bercahaya. Tuan-tuan, orang yang bekerja kerana tiga niat tadi. Yang pertama untuk mencari nafkah, yang kedua untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, yang ketiga untuk membantu orang lain, maka Allah akan bangkitkan wajahnya dalam keadaan bercahaya. Tuan-tuan, mudahnya kita dalam Islam sebenarnya. Tapi kita sendiri yang menyusahkan diri. Nak yang berat-berat saja, yang senang-senang kita tak nak. Bekerja ni pun kita boleh dapatkan wajah yang bercahaya, tuan-tuan. Maka perbaikilah niat kita daripada rumah. Kalau kita bekerja sebagai majikan kepada bawahan, kita nak memudahkan bawahan kita dalam bekerja. Jangan hanya marah je, cari kesalahan. Cuba cari selesaikan masalah. Sama-sama kita bantu. Itu yang terbaik, bukan hanya mencari kesalahan, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ibadah dalam Islam adalah merupakan kemuncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah, dan puncak dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengambilan diri. Maknanya feeling of God. Maknanya kita merasa sentiasa bersama Allah. Bos kita tak ada datuk di India kita tadi kata kan. Kita tetap Allah yang tengok kita. Maknanya kita mengharapkan Allah yang latih kita jadi bos, bukan bos yang kita latih kita. Tak pernah nak terniat untuk mengampu bos ke apa sebab apa. Kita yakin Allah yang akan latih kita. Itu tuan-tuan keyakinan kita, tuan-tuan. Ya tuan-tuan, dalam menjadikan kerja sebagai ibadah, kita perlukan planning. Perlukan perancangan. Tengok tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah makan bakso? Pernah makan bakso? Tak pernah. Okey, saya belajar kat Indonesia, saya makan bakso selama 2 tahun, tak pernah tengok seorang tua ni. Tiba-tiba saya pergi jalan, saya tengok orang tua ni. Saya makan bakso, dia ada 3, lepas saya makan, saya bayar RM4. Kemudian dia masuk tabung RM2, satu tabung pertama, tabung 1. RM1 tabung 2, RM1 tabung 3. Kemudian saya kata, pakcik, selama saya makan bakso tak pernah pun orang buat macam ni. Saya bayar, dia masuk tabung 1 je. Inilah nak, saya dah berniaga selama 20 tahun bakso ni. Inilah amalan saya sampai sekarang. Apa maksudnya tu pakcik? Ini adalah perancangan saya. Maknanya RM2 yang saya masukkan ni adalah saya jadikan modal. Maknanya kalau dapat RM2, saya akan jadikan modal untuk perniagaan bakso ni. Kemudian yang RM1 ni saya jadikan untuk bagi nafkah kepada keluarga. Maknanya dia akan sentiasa bagi nafkah kepada keluarga menggunakan RM1 tabung yang kedua. Dan yang ketiga ni adalah perancangan saya untuk pergi haji. Dan alhamdulillah setelah 20 tahun saya berniaga, tahun depan saya pergi haji bersama isteri saya. Dia kata, Pakcik kan tak mampu, buat apa nak pergi haji? Haji untuk mereka yang mampu saja. Kalau saya berfikir tak mampu, sampai bila-bila pun saya tak mampu nak. Tapi saya rasa dengan planning, maka kita akan mampu untuk pergi haji. Daripada maknanya kita ni tuan-tuan, kalau kita rancang untuk betul dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu melakukan segalanya, tuan-tuan. Tapi bergantung pada diri kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkanlah peniaga bakso yang dapat berapa sen sehari boleh pergi haji, kita yang beribu-ribu ringgit sehari tak boleh. Tuan-tuan, tuan-tuan, kita planning diri kita untuk sentiasa mengharapkan Allah SWT. Begitu juga tuan-tuan, contohlah saya nak dapat anak kedua kan. Duit memang tak ada masa tu. Duit tak ada. Memang apa orang cakap, kering lah masa tu. Nak buat akikah, dapat anak kedua, kita fikir, macam mana nak buat akikah ni? Isteri ada simpanan tak? Tak ada orang. Dia kata, kena kerja apa, kena yakin ni. Akhirnya kita pun yakin kepada Allah SWT. Kita mengharap, kita solat duha 12 rakaat dengan istighfarnya beribu-ribu. Kemudian besok pagi ada call daripada kawan saya, Ustaz, hujung minggu ni ada program tak Ustaz? Tak ada Ustaz. Tak ada lagi program. Kebetulan Ustaz ada program motivasi ni. Berapa bayarnya? Kita tak tahu bayar juga kan. Kalau kita ada perancangan nak buat akikah, mana dia kata dalam 1,500 Ustaz 3 hari. Okey juga tu. Tapi kita planning maknanya dalam 1,500 tak ada kita dapat beli sport rim ke apa, tak ada. Maknanya kita planning lepas ni kita boleh buat akikah. Alhamdulillah dapat 1,500, kita cukup buat akikah, tuan-tuan. Maknanya kita kena sentiasa ingat kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita beribadah. Jadi kita tengok tuan-tuan,
Seterusnya kita ada 5 syarat untuk melayakkan kerja sebagai satu ibadah. Ada 5 syarat untuk melayakkan kerja kita sebagai satu ibadah. Tuan-tuan tadi kita dah bincang macam mana jadikan ibadah. Ada 5 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah niat yang ikhlas. Maknanya kita kerja ni, pergi kerja daripada rumah kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak menindas orang lain, bukan setakat nak kejar duit untuk memewah-mewahan, tunjuk kat orang kita hebat. Sebab apa tuan-tuan? Memang realiti hari ni, betul tak? Saya pergi dekat universiti. Bila mereka borak-borak antara sahabat-sahabat ni, borak dia kata apa? Nanti kau dapat gaji pertama nak beli apa? Oh, aku gaji pertama nak beli iPad dulu. Itu dia punya memang perancangan dia daripada awal lagi. Oi, kau cita-cita kau apa? Aku kau dah kerja yang tak beli rumah besar tu, sisi level 3 tu, 500,000. Itu maknanya planning dia, maknanya dia memang harapan dia satu je, kepada kemewahan. Tuan-tuan, jarang di antara kita, maknanya contohlah dapat gaji kan. Kalau kita dapat gaji, mula-mula memang betul nak bagi mak dulu. Kita akan bagi, aku akan bagi mak dulu. Tapi itu biasanya dia perancangan dia dulu di rumah, kereta, kemudian baru last sekali baru mak, ataupun ibu dan ayah, ataupun kepada kebajikan. Tuan-tuan, tuan-tuan, niat yang ikhlas daripada rumah, maknanya kalau kita niat ikhlas kerana Allah SWT, maka kita akan dapatkan kerja kita sebagai satu ibadah, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab apa? Allah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dikira berdasarkan niat, dan sesungguhnya amalan seorang itu akan dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Tuan-tuan, kalau kita niat bekerja daripada rumah ke office untuk cari pasangan hidup, dapat pasangan hidup je lah. Kalau kita bekerja daripada rumah, niat nak menunjukkan penampilan diri, aku cantik, aku handsome, biar orang semua bangga dengan aku ataupun memuja aku, kita dapat tu je lah. Ataupun kita kerja daripada rumah nak dapatkan duit saja, nak dapatkan pangkat dan duit saja, kita dapat saja. Itu saja kita dapat, tapi tanpa ada pahala daripada sisi Allah, tanpa dicatatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kita, tuan-tuan, kita niat daripada rumah, niat beribadah kepada Allah. Maknanya bila kita niat beribadah kepada Allah, janganlah pula kita datang lewat dan niat beribadah tapi datang lewat. Niat beribadah tapi suka mengulang, niat beribadah tapi suka buat benda-benda yang tak elok. Buka internet, tengok Facebook lama-lama, itu namanya mengulang juga tu. Tuan, kita niat ibadah, maknanya daripada rumah sekali niat ibadah, maka sampai balik kita beribadah. Macam mana orang beribadah? Ingat kepada Allah. Nak buat sesuatu, ni lah Allah larang ni, ni tak elok ni, ni curi masa ni. Sanggup ke tuan-tuan? Contohlah, contoh tuan-tuan on Facebook kan, selama 1 jam, setiap hari 1 jam contoh. Kalau bos tuan-tuan nak potong gaji, sanggup tak? Sanggup tak? Tak ada kan? Tak ada yang sanggupnya. Bahkan ada yang tak mengaku, saya mana ada post Facebook, saya daripada rumah tak sign out tadi. Tuan-tuan, kita boleh nak mengelak daripada segala macam, nak mengelak daripada kita kena tindakan, tuan-tuan. Sebab apa? Kita sendiri takut. Maknanya kalau kita rasa itu tak betul, ataupun rasa ragu-ragu ataupun kita takut, maknanya kita tak perlu buat. Niatlah kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, daripada sampai ke office, sampailah balik semula ke rumah, maka semuanya adalah perkara-perkara yang baik-baik sahaja, tuan-tuan. Bermula daripada Ustaz Zul tadi, Assalamualaikum, daripada semua sahabat-sahabat kan, bermula, maknanya keberkatan dah bermula daripada situ, tuan-tuan. Kita ikhlaskan niat kita, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, pekerjaan tidak melanggar syariat Allah SWT. Alhamdulillah kita, tuan-tuan, tidak melanggar syariat. Perniagaan otomotif ke, logistik ke, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur kerana ditempatkan pekerjaan yang baik, tempat pekerjaan yang elok, yang halal di sisi Allah SWT, tuan-tuan. Tak ada macam kawan saya, tuan-tuan, sahabat saya, kontraktor, tiba-tiba bos dia call, hello bro, you nak kerja tak buat syarikat kasbut dekat Sungai Buloh? Tuan-tuan, ni orang Islam. Kalau tuan-tuan ada ni dah lama tak kerja ni, dia kontraktor dah lama tak buat projek, nak tolak duit, tak nak tolak haram. Kita bersekongkol dalam pembinaan satu benda yang haram sehingga seterusnya, tuan-tuan. Kita alhamdulillah tanpa perlu fikir panjang, kita boleh terima kerja dalam keadaan benda yang halal, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dalam keadaan macam tu, macam mana? Ni projek besar ni, beratus ribu orang cakap, memang susah nak dapat lah. Kalau lepaskan memang gigit jari. Tapi kalau orang yang yakin kepada Allah SWT, maka mereka akan tinggalkan dengan niat, ya Allah, aku tinggalkan kerana patuh kepada Engkau.
patuh kepada syariat kau. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lain tuan-tuan. Tapi dia buat juga. Tak ada dia buat. Tuan-tuan. Dia kata nak macam mana cari kerja. Kalau kita tak yakin, memang macam tu. Tapi kalau kita yakin Allah akan bagi yang lain tuan-tuan. Kita tuan, alhamdulillah kita kerja kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuan-tuan? Kita bandingkan diri kita dengan orang yang tak ada kerja tuan-tuan. Orang yang tak ada kerja tetap, orang yang kerja gaji sikit, orang yang kerja gajinya tidak seberapa tuan-tuan. Dengan diri kita bandingkanlah tuan-tuan. Jadi kita tengok maknanya nikmat Allah kepada kita sangat banyak sekali tuan-tuan. Lepas tu Allah kata, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwun mubin. Itu tuan, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang lagi nyata tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kat dunia ni sekejap je. Kita kena tahu tujuan kita. Sekejap je. Tak ada orang yang hidup selama-lamanya tuan-tuan. Kita hidup untuk mati. Kita hidup untuk menunggu mati. Ada tak orang hidup untuk selama-lamanya? Tak ada. Orang hidup memang untuk menunggu masa mati. Cuma manusia ni, Sayyidina Ali kata, dia hanya akan terjaga, tersedar bila dah mati. Dah mati, betul lah dia alam barzah, betul lah dia syurga dan neraka, baru dia sedar. Masa kat dunia tak sedar. Dia belum hidup lagi. Dia tidur je. Lepas tu bila orang bagi tazkirah, lantaklah hidup masing-masing, kubur masing-masing. Dah masuk kubur, betul lah semuanya ada. Baru terperasan. Tuan-tuan, sebelum kita terlambat dah masuk kubur baru sedar, kita sedar sekarang tuan-tuan. Buatkan sebanyak perkara yang mungkin tuan-tuan. Tuan-tuan, itu yang kedua. Pekerjaan tidak melanggar syariat Allah SWT. Dan yang ketiga tuan-tuan, kerja dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tidak memudaratkan. Kerja dilakukan bersungguh-sungguh dan tidak memudaratkan. Kita bersungguh-sungguh bekerja. Dan alhamdulillah semuanya kerja aircon, office. Saya bekerja dalam 3 tahun tak ada aircon pun. Kat sekolah mana ada aircon kan? Cikgu mana ada aircon? Panas adalah. Dengan panas, panas terik lagi. Cuaca panas dengan budak-budak lagi. Tuan-tuan. Budak-budak sekarang lain tuan-tuan. Contohlah saya pakai handset kopi kan. Ustaz, apa brand kopi Ustaz? Bolehlah. Apa Xperia ke? Mentang-mentang dia kaya kan. Tuan-tuan. Ayah saya baru beli Galaxy S3 Ustaz. Tuan-tuan, tu. Kemudian itu yang jadi 6 atau jadi 5. Ada yang saya ajar tadi kan, baru ngaji. Ustaz, ada Facebook Ustaz? Maksud saya tak buka Facebook lagi. Ustaz, apa? Ketika zaman saya dah ada Facebook Ustaz. 5 tahun. Belajar 5, tadi kan 5 tahun tuan-tuan. Advance dia tuan-tuan. Facebook Ustaz Zahar kan. Ya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan, maknanya kita kena bekerja dengan bersungguh-sungguh dan tidak memudaratkan diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni nak hidup untuk bekerja kerana Allah. Mudah-mudahan bila kita banyak kerja, kita banyak ibadah. Satu je. Kita banyak kerja, kita banyak ibadah. Contohlah, bila tuan-tuan balik pukul 8 malam sampai rumah kan. Ataupun jiran tuan-tuan tanya, lewat hari-hari lewat kerja, biasalah beribadah. Jangan cakap banyak kerja, biasalah beribadah. Tuan-tuan, kita kerja ibadah, jadi kita cakap kita beribadah. Sebab tu kita tak pernah rasa lemah semua. Sebab apa? Kita beribadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan penat lelah, letih kita kat dunia ni, Allah akan balas nanti di akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan, pandai kerja bersungguh-sungguh. Cuba elakkan daripada perkara-perkara yang tidak elok. Sentiasa berfikir positif. Tinggalkan paradigma lama. Apa paradigma lama? Banyak kerja, sibuk. Tak. Banyak kerja, kita banyak ibadah. Tu. Banyak kerja, banyak ibadah. Banyak ibadah, banyak pahala. Banyak pahala, kita banyak benda yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buka minda kita, tingkatkan ilmu dan kepakaran kita tuan-tuan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT suka apabila seorang di antara kamu melakukan satu kerja, ia melakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Tu, tuan-tuan. Rasulullah pun galakkan kita bekerja sungguh-sungguh. Bukan tak suruh kerja. Ibadah juga, kerja juga. Dan kerja itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Tuan-tuan, yang keempat, kerja yang tidak menghalang daripada menaikkan syariat Allah. Tuan-tuan, kita alhamdulillah tuan-tuan, bekerja nak sembahyang zuhur bila-bila masa boleh. Nak sembahyang asar bila-bila masa kita boleh buat. Turun sekejap kat surau sembahyang. Tapi tuan-tuan, kalau tengok sahabat-sahabat kita kat luar sana, ada yang mereka, kawan saya kerja kat Singapura. Kerja kat Singapura. Nak sembahyang zuhur dan asar memang tak boleh.
dia kena jamak pada waktu asar. Sebab rehat dia pukul 12.30, pukul 12 sampai pukul 1. Tak sempat sampai zuhur. Tak boleh berhenti sampai nanti balik. Jadi pukul 5 dia baru jamak solat zuhur dengan asar. Tuan-tuan, susahnya nak beribadah. Tak boleh buat macam mana? Tak boleh lagi. Nak sembahyang tak boleh dah. Sebab apa? Bos tak bagi rehat lagi. Tak boleh turun bawah. Bos Cina, majikan Cina. Kita alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kat tol. Ha? Kerja kat tol. Kerja kat tol kalau memang tak boleh berhenti, tak ada kawan nak tu, macam tu lah. Terpaksalah jamak. Ataupun kita sembahyang kat situ. Kalau tak ada kereta lah. Kalau ada kereta kita boleh buat. Sebab apa? Dalam kereta kita boleh sembahyang. Contoh jam, traffic jam kan. Satu hari tu memang tak apa, ada accident. Tak boleh nak lepas tak. Kebetulan memang ni nak ke depan dah tak boleh, ke belakang tak boleh, ke tepi pun tak boleh berhenti. Kita sembahyang lah dalam kereta. Baca doa sembahyang semua. Tapi jangan fokus lah. Tapi dah sampai rumah kita buat sembahyang balik. Tapi jangan sampai kita nyanyi pula dalam tengah sembahyang tu. Kita sama sembahyang. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah tunduk sikit. Kalau jam teruk sangat dah tak boleh nak elak. Tapi kalau kita boleh plan, maknanya kita boleh plan contoh sebelum balik rumah kita sembahyang asar dulu. Tapi kalau memang dah maghrib, patutnya kita sampai rumah pukul 7.30 atau pukul 7.45, tiba-tiba jam teruk sampai pukul 8.30 tak sampai sembahyang. Menjaga waktu, menghormati waktu dalam solat, dalam kereta, tuan-tuan. Mudahkan tuan-tuan. Di dalam tol macam tu juga. Kalau rasa tak boleh, kita sembahyang lah. Ingatlah Allah Akbar, Sami Allah liman hamidah. Tak boleh buat. Tapi ganti balik. Sebab apa? Itu solat untuk menghormati waktu. Tapi kalau ada kawan yang gantikan sekejap, lagi elok. Contoh, gantikan sekejap saya nak solat. Lagi elok. Maknanya kita kena baik dengan semua orang, tuan-tuan. Jadi kerja tidak menghalang daripada menegakkan syariat Allah SWT. Kita alhamdulillah kerja kita tidak melibatkan perkara-perkara yang haram, tidak melanggar syariat Allah, mudah untuk beribadah kepada Allah. Kita kena bersyukur, tuan-tuan. Berapa ramai kat luar sana yang tidak dapat menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, tuan-tuan, kita kat dunia ni beribadah bukan untuk menunjukkan Allah, ya Allah ni. Sebenarnya kita beribadah untuk bersyukur saja. Untuk bersyukur atas nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah kepada kita, kita bersyukur kepada nikmat Allah, tuan-tuan. Contoh, kalau kita pun manusia ni, contohlah, kita bagi kat orang, contoh kita bagi kat anak kita duit RM10 lah. Kita suruh dia belanja benda yang elok, tiba-tiba dia beli game, kita pun panas. Pasal lah orang ni beli game je. Ayah bagi duit RM10 beli game, mana dia game? Kita pun panas. Itu juga Allah SWT. Allah bagi nikmat, tapi digunakan pada benda yang tak elok. Sampai itulah Allah marah kepada kita. Mungkin tak marah secara langsung, berikan kepada anak kita nakal, kemudian isteri kita tak dengar cakap, ataupun keluarga kita pura-pura. Itu mungkin yang Allah tarik daripada kita, tuan-tuan. Tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kemudian yang kelima, bersyukur atas segala nikmatnya serta redha di atas segala ketentuannya. Tuan-tuan, sungguhnya Allah mengatakan innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuan-tuan boleh berubah lebih hebat daripada sekarang. Contoh yang jadi pengurus kanan boleh jadi kepada pengarah. Tapi kena tambahkan, kena ubah diri sendiri. Sama ada dengan tambah belajar, dengan menambahkan pelajaran, dengan menambahkan kemahiran, dan juga meningkatkan ibadah kepada Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan cakap saya ni, kalau kita nak cerita pasal nikmat kan, sebab apa Rasulullah kata Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahdith. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka kena kamu cerita. Kena cerita, bukan untuk berbangga, cerita untuk bagi pengajaran kepada orang, cerita untuk menunjukkan tu nikmat Allah. Tuan-tuan, sahabat saya ni tak kerja, tidak bekerja. Maknanya dia bekerja sebagai guru kafar RM700 sebulan. RM700 sebulan. Cukup tak, tuan-tuan? Dia bayar rumah RM500 lebih, bayar kereta RM400 lebih, dah RM900. Tuan-tuan, bayangkan nak bayar dengan isteri lagi, dengan anak lagi, macam mana, tuan-tuan? Tapi dia dengan keyakinan kepada Allah SWT, dia ada ilmu sedikit, akhirnya dia kerja biasa, kerja macam biasa, beribadah macam biasa, pagi-pagi masa duha. Dia tak minta pun, tiba-tiba ada orang call, boleh ajar tuition kat rumah anak saya tak? Tuition apa? Dia bukan pandai sangat pun. Anak saya darjah 1, matematik je. Buat tuition. Akhirnya kita tambah sikit-sikit dengan keyakinan kepada Allah. Dia kata, kenapa tak minta kerja kerajaan? Bukan tak nak minta, dah minta lah, tapi belum ada rezeki. Tapi inilah rezeki dia. Akhirnya bukan hanya macam tuan-tuan, dia gaji kafar RM700, contoh RM700, mengajar mengaji semua, akhirnya dapat dah dalam RM4,000.
sebulan. Tuan-tuan, dengan gaji 700 yang apa yang tetap 700, yang akhirnya dengan gaji. Dia tak minta pun, tak pernah call orang. Saya tak pernah publish kat Suara Khabar. Saya nak, siapa nak mengaji, tak ada. Memang semua orang panggil. Siapa yang buat jalan? Allah SWT. Tuan-tuan, lepas tu kita kena yakin kepada Allah SWT, tuan-tuan. Lalu itu adalah tuan-tuan bersyukur. Cara kita bersyukur adalah menggunakan seluruh anggota tubuh badan kita kepada kebaikan, kemudian melaksanakan segala perintah Allah dan sentiasa menjaga daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu kufur, maka kamu akan mendapat azab yang pedih. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, ada tak kat sini yang nak ditambah nikmatnya? Semua nak kan? Apa syaratnya? Allah kata, la in syakartum, apabila kamu bersyukur, tambahkan ibadat, kemudian tambahkan amal, kerja bersungguh-sungguh, maka Allah akan tambah. Itu syaratnya. Allah beritahu, la in syakartum, apabila kamu bersyukur. Tanda syukur, beribadah kepada Allah 5 waktu soal 5 waktu, kemudian jaga tingkah laku akhlak yang baik, kemudian bekerja bersungguh-sungguh, Allah akan tambah, tuan-tuan. Tuan-tuan, mudahnya tuan-tuan kalau kita nak tambah. Allah mengatakan la azidannakum. Allah kata, dan sesungguhnya aku akan tambah. Maknanya Allah takkan bohong. Sesungguhnya aku akan tambah. Yang masalahnya kita kadang-kadang sembahyang buat, kadang-kadang tak buat. Itu masalahnya. Kadang-kadang bersungguh-sungguh, ada mood bersungguh-sungguh, tak ada mood dia jadi lemau. Itu yang jadi masalah, tuan-tuan. Macam mana Allah tambah? Kata nak tambah nikmat tapi tak nak ikut syarat Allah tetapkan, iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kita, tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, tuan-tuan, kenapa kita perlu bersyukur, tuan-tuan. Ini adalah di antara saudara-saudara kita yang tidak bernasib baik. Tuan-tuan, kalau yang saya sedar mungkin gambar lebih teruk. Banyak lagi gambar yang orang cakap boleh mendatangkan keisafan kepada diri kita, kan, tuan-tuan. Tinggal tulang saja, tuan-tuan. Itu kalau orang-orang yang tidak mendapat nikmat yang banyak daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kita nak tambahkan nikmat, kita banyakkan bersyukur kepada Allah, banyakkan kalimat alhamdulillah, sentiasa sebutkan nama Allah, insya-Allah Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, mudah-mudahan dengan 5 syarat tadi kita dah bersedia untuk menjadikan kerja kita di pejabat adalah sebagai satu ibadah kepada Allah. Lepas ni, bila kita nak pergi kerja, ya Allah, aku niat beribadah. Maknanya kita niat pergi kerja adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan sampai tempat kerja, jangan campurkan dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, ataupun pada perkara-perkara yang menjadikan pekerjaan kita jadi syubhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, formula kecemerlangan sesuatu pekerjaan. Yang pertama, kenali kehebatan dan potensi diri kita, tuan-tuan. Tuan-tuan ada potensi diri masing-masing. Ada yang pandai bercakap macam Ustaz Zul, kan? Dia kena tingkatkan potensi diri dia. Kalau ada yang pandai dalam bidang marketing, kita tingkatkan diri. Mudah-mudahan akan menjadi semakin maju. Tuan-tuan, jadi kita kena tingkatkan. Kalau kita mahir dalam bidang Photoshop, kita tingkatkan, tuan-tuan. Mungkin akan menjadikan diri kita bertambah maju. Sebab apa? Rezeki Allah bergantung kepada kemahiran kita. Rezeki Allah bergantung kepada kita. Sahabat saya, tuan-tuan, dia SPM je, kerjaan bahagian grafik, kan? Bahagian grafik SPM di kerja kerajaan. Kemudian dia bila buat grafik tu, dia sentiasa cari tambahkan ilmu dia. Masa buat grafik tambah ilmu. Akhirnya setelah 2-3 tahun dia bekerja dengan kerajaan, bila dia hantar dia punya design kereta, dia suka buat kereta. Dalam lepas buat kerja tu, dia buat kereta. Satu syarikat automotif ambil dia. Dia tawarkan gaji 3 kali ganda daripada gaji yang asal, tuan-tuan. Padahal SPM je, SPM sahaja, tuan-tuan. Begitu juga dengan ada seorang anak ibu kepada anak murid saya yang saya ajar mengaji kat rumah dia. Pengurus senior untuk SME Bank. SME Bank, kan? SME Bank. SME Bank. Dia tu SPM je. Tapi bila ada kursus, sebelum tu dia kerja dengan Cina, dia kerja dengan bank Cina. Ada kursus dia pergi. Banyak sijil dia. Akhirnya SME Bank jadikan pengurus kanan. Gajinya berlipat kali ganda, tuan-tuan, dengan hanya SPM. Sampai dia kata, saya malu Ustaz kalau pergi conference, saya tunjukkan saya punya sijil SPM saja. Apa nak malu, awak SPM tapi jawatan tinggi. Lepas tu kalau kita ada kursus apa-apa, kita pergi je. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menambahkan ilmu, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, tuan-tuan.
tuan-tuan, kalau kita tambahkan potensi, Allah akan lihat, oh ni boleh kat sini, maka dia akan berikan kita rezeki yang lain tuan-tuan. Yang kedua, meletakkan takwa kita. Takwa kita kepada Allah SWT, sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, melonjakkan ilmu kita, sentiasa tambah ilmu, hari-hari tambahkan ilmu, tambahkan kebaikan dalam diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat kebaikan di sisi Allah SWT. Dan yang keempat, hidup bermatlamat dan berwawasan. Maknanya kita bekerja ada matlamat. Sampai ke mana matlamat kita? Adakah kita sampai ke tua nak jadi kani saja? Adakah sampai kita pencen nak jadi pa saja, mantu alonda saja? Takkan macam tu tuan-tuan, kan? Kita ada matlamat kita. Dan kemudian kelima, memelihara amanah. Kita bekerja di satu di kumpulan Rahman Brothers ni, kita jaga amanah kita yang diamanahkan kepada kita. Kita buat kerja dengan sebaik mungkin, maka insya-Allah kita akan dapatkan kecemerlangan tuan-tuan. Kemudian yang keenam, berfikiran positif. Sentiasa berfikiran positif. Sebab apa? Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Maknanya Allah akan ikut prasangka hamba-Nya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan daripada rumah dah keluar, nasib tak baik hari ni. Tak baiklah nasib tuan-tuan hari tu. Sebab apa? Prasangka tuan-tuan kepada Allah dah buruk. Sebab apa? Nasib yang tentukan Allah. Tapi tuan-tuan dah pagi-pagi, tak baik nasib hari ni. Hari tak ada rezeki rasanya. Tak ada rezeki tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau daripada rumah tuan-tuan, yakin hari ni semua orang baik kepada aku, maka semua akan baik. Walaupun kita buat salah contohlah, yakin bos akan maafkan aku. Macam tu. Begitu juga kalau ada sahabat-sahabat kita nak pergi interview di tempat lain, yakin, ya Allah, aku yakin kau akan bagi kerja ni. Kita yakin dulu. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau kita berfikiran positif, sentiasa pandang yang baik, maka kita akan dapatkan apa yang kita fikirkan tuan-tuan. Yang keenam, yang ketujuh tuan-tuan, menyantun manusia, menyantuni manusia tuan-tuan. Kita buat baik kepada semua manusia, insya-Allah kita akan dapatkan kecemerlangan dalam pekerjaan kita. Bila pekerjaan kita cemerlang, maka kita akan menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Yang paling penting, Allah akan sayang kepada kita, akan sayang kepada keluarga kita, akan sayang kepada masyarakat di sekeliling kita tuan-tuan. Itu yang paling kita penting tuan-tuan. Tak kira lah orang semua benci kepada kita, tapi Allah sayang kepada kita, itu yang paling penting tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan, jadi pada pagi ini tuan-tuan, di samping kita nak saya daripada Yapim juga ingin mengajak tuan-tuan sama-sama. Saya tahu di kumpulan Rahman Brothers ni ada Yayasan Sedar, Yayasan Sedar. Dan kita di Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, kita ada satu skim untuk memudahkan tuan-tuan berbuat baik. Kenapa berbuat baik tuan-tuan? Sebab apa? Di yayasan, satu-satunya yayasan di Malaysia, di Malaysia maksudnya bukanlah di bawah Yayasan Sedar. Mungkin Yayasan Sedar dah buat skim buat potongan gaji, ada tak? Yayasan Sedar tak ada. Tapi di Yapim kita skim jenazah. Skim jenazah. Skim bukan jenazah atau skim harap kematian. Tapi tuan-tuan, di Yapim kami ada satu skim untuk beramal jariah atau bersedekah jariah secara istiqamah. Minta maaf saya cakap tuan-tuan, saya sendiri tak boleh buat. Contohlah tuan-tuan, saya dapat gaji, dapat gaji je, maknanya saya akan pergi cari orang miskin, saya tak akan buat. Tak mampu nak buat. Yang saya mampu buat apa? Saya cocok duit, keluar gaji, saya akan bayar kereta dan bayar rumah dulu. Itu saya mampu buat. Tapi saya tak mampu nak buat. Saya keluarkan duit, ambil RM10, cari orang miskin dulu, tak mampu nak buat. Memang tak mampu nak buat. Kecuali lah, saya pergi sampai pagi, saya nampak tabung, saya isi RM1 sehari. Itu saya mampu buat. Tapi kita di Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, memberikan satu platform yang mudah untuk tuan-tuan beramal jariah melalui skim potongan gaji Yapim. Kenapa kita buat skim amal jariah melalui potongan gaji tuan-tuan? Sebab ini adalah cara yang paling mudah untuk kita beramal jariah dengan secara istiqomah sekali. Paling istiqomah. Tuan-tuan, kalau sebulan, 2 bulan tuan-tuan tengok gaji, aku dah sedekah jariah. Tapi bulan ketiga, bulan keempat, tuan-tuan tak tengok, maka dia akan menjadi sedekah yang paling ikhlas sekali. Kita tak sedar pun kita sedekah, tak sedar pun kita beramal jariah. Tuan-tuan, itu adalah sedekah yang paling mudah sekali tuan-tuan. Tak payah pergi cari. Tuan-tuan bagi RM5 sebulan, RM10 sebulan kepada Yapim akan uruskan kepada untuk skim kecemerlangan anak yatim, skim kecemerlangan pendidikan, skim kecemerlangan ilmu, wujudan penyandang kecil dan juga rumah institusi Islam, kita akan uruskan tuan-tuan. Bukan untuk mengambil, bukan untuk menyusahkan tuan-tuan, tapi kita nak memudahkan orang yang bekerja untuk beramal jariah tuan-tuan. Kenapa kita perlu bersedekah jariah tuan-tuan? Sebagaimana saya katakan tadi, Rasulullah kata yang ketiga adalah untuk membantu orang lain. Kita telah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Allah suntik kita dengan kata-kata untuk meyakinkan diri kita. Adakah kita yakin dengan ayat-ayat Allah SWT? Allah mengatakan dalam Al-Quran,
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan, kalau kita lihat artinya, maksudnya bandingan pahala orang-orang yang melanjarkan harta mereka pada jalan Allah adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai itu terdapat 100 biji benih yang lain. Maknanya kita bagi satu kepada Allah, Allah janjikan sebanyak 700 kali ganda. Itu janji Allah SWT. Tapi berapa ramai di antara kita yang yakin? Nampak tabung, contohlah saya pergi sarapan kan, nampak tabung sumbangan anak yatim, hari ni bagi RM1. Besok bayar nampak ni, semalam dah bagi dah. Kita bagi dah bila-bila minggu depan ke. Kenapa tak yakin, kurang yakin kepada Allah SWT? Ataupun ada orang minta, datang kepada kita, ni sindiket rasanya. Tak kira lah sindiket apa, kita bagi saja RM1 ke RM50 ke RM20 ke, yang penting kita bagi, jangan tolak. Mungkin itu adalah rezeki daripada Allah SWT yang berikan kepada kita. Tuan-tuan, mungkin pada hari itu kita nak, anak kita nak keluar, tiba-tiba kita bagi sedekah tak jadi keluar. Anak kita nak nakal, kita bagi sedekah tak jadi nak nakal. Kita pun nak aksiden, kita bagi sedekah tak jadi nak aksiden. Mungkin pada ketika itu, tapi mungkin kita tak bagi, hari ni kat depan aksiden, kita tak sedekah tadi lupa, ataupun lagi sengaja tak bagi, tuan-tuan. Sebab apa? Inilah yang paling banyak sekali pahala, tuan-tuan. Maknanya kita bagi satu, Allah balas dengan 700 kali ganda. Kenapa, tuan-tuan? Kalau contohlah kita solat berjemaah, satu waktu Allah gandakan sebanyak 27 kali ganda. Kalau kita baca Quran satu huruf 10 kali ganda, 10 kali kebaikan. Kita baca selawat 10 kebaikan. Tapi yang paling banyak sekali adalah sedekah, tuan-tuan. Satu, kita bagi kepada Allah dengan yakin, dengan penuh mengharap kepada Allah, maka Allah akan balas sebanyak 700 kali ganda. Kenapa, tuan-tuan? Sebab duit adalah benda yang paling kita sayang. Siapa tak sayang duit? Betul tak? Benda yang paling kita sayang, tuan-tuan. Ada orang bergaduh dengan saudara sebabkan duit. Ada yang berebut harta dengan adik-beradik sebabkan duit. Ada yang berebutkan pangkat yang besar sebabkan duit. Semuanya sebab duit, tuan-tuan. Tapi kalau kita bagikan sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka betullah Allah akan balas kepada kita dengan 700 kali ganda, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kepada yang suami-suami ni, bila bagi kepada isteri, jangan hanya bagi je tu je. Niat, ya Allah, ini adalah sedekah nafkah kepada isteri. Sedekah nafkah, tambahkan rezekiku. Beli barang dapur sama juga, ya Allah, aku niat sedekah kepada keluargaku, tambahkan rezekiku. Kita kena niat, tuan-tuan. Maknanya kita ingat Allah. Yang salahnya kita bagi je, tahu je, tak pernah mengharapkan pada Allah. Bagi anak RM1 kat rumah, ya Allah, bagikan niatkan sedekah kepada anakku, tambahkan rezekiku, ya Allah. Kita niat, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah akan tambahkan rezeki kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak katakan 700 kali ganda ni, tuan-tuan. Sahabat saya tadi kan, siapa Ustaz Yusuf Mansur tu, kalau tuan-tuan tengok YouTube, dia kalau sedekah, kalau cerita, kalau berceramah ni, bab sedekah saja. Tak kira dia jemput ke Jakarta ke Surabaya ke Sulawesi ke, bab sedekah saja. Sebab apa? Kebetulan memang dia ni, dan ayah dan datuknya memang kebetulan bab hebat bab sedekah. Macam mana, tuan-tuan? Boleh mengira sedekah. Kalau orang datang jumpa dia, tu Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Dia tak kata, okey, awak baca doa ni, insya-Allah masalah awak akan selesai. Dia akan kira, okey, awak bagi sedekah ni secara istiqamah, insya-Allah masalah akan selesai. Itu kehebatan dia. Ustaz Yusuf Mansur. Dan kebetulan ada seorang wanita datang kepada Yusuf Mansur, cerita. Seorang wanita, bukan tak cun, bawa. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah, Ustaz. Masalah apa? Masalah saya belum dapat jodoh lagi, Ustaz. So, saya nak minta tolong Ustaz, macam mana nak cepatkan jodoh saya. Kemudian Ustaz kata, kamu nak jodoh macam mana? Mestilah nak handsome, Ustaz. Handsome saja. Yang baik, Ustaz. Yang baik dan kaya, Ustaz. Ustaz kata, betul kamu nak yang ketiga-tiga ni? Okey, tak apalah, saya kira. Okey, kalau kamu sedekah yang ini, yang atas ni, kamu akan dapat handsome saja, tapi mungkin kurang baik. Handsome saja, mungkin kurang baik. Kalau kamu sedekah yang kedua ni, kamu dapat handsome dan baik saja, tak kaya. Tapi kalau kamu sedekah yang ketiga ni, kamu dapat baik, handsome dan kaya. Kau pilihlah sendiri. Tapi yang tidak dapat, bagi tahu saya. Tuan-tuan. Tuan-tuan, akhirnya dia buat, dan lepas tahun dapat panggilan. Ustaz dapat panggilan. Ustaz, saya dah dapat suami, Ustaz. Alhamdulillah. Dah. Saya dah dapat suami. Dengan keyakinan kepada Allah.
Akhirnya dapat suami. Ustaz tanya, suami kamu macam mana? Alhamdulillah, handsome Ustaz, baik dan kaya. Maknanya dia secara istiqomah bersedekah kerana mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita rasa rezeki kita belum bersih, kita bersihkan dengan sedekah tuan-tuan. Kita rasa banyak dosa, kita rasa banyakkan sedekah tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh lah tuan-tuan, tiap pagi kita pergi surau, masukkanlah sedekah jariah. Maknanya ambil yang pembangunan surau, pembangunan masjid. Sebab apa? Itulah kita sentiasa kekal sampai bila-bila. Buat RM1 sehari. Kalau tak boleh buat RM1 sehari, 20 sen sehari pun tak apalah. 20 sen sehari, 10 sen sehari pun tak apalah. Tak cukup Ustaz. Mudah-mudahan dengan niat untuk bersedekah itu, Allah akan bagi kelapangan hati. Allah akan bagi kita kekuatan. Itu je tuan-tuan. Sebab apa? Bila kita bermurah hati kepada Allah, Allah akan bermurah hati untuk memberikan ketenangan kepada kita. Itu tuan-tuan. Mungkin kita kata, Ustaz, saya duduk kat KL Ustaz, tak sempat nak bersedekah, tak cukup habis Ustaz. Itulah kita nak bagi tu supaya apa? Supaya Allah lapangkan. Mungkin dengan kita bagi tu, perbelanjaan kita menjadi semakin sikit. Macam mana contoh? Kalau sebelum ni selalu anak sakit, kalau kita ada panel Ustaz, ada panel lah, senang. Tak payah cari klinik dan bayar. Mungkin kereta kita selalu jam, kereta kita selalu rosak, mungkin Allah murahkan kat situ. Ataupun kita ada anak kita selalu suka belanja, bila kita bagi sedekah tiba-tiba anak jadi tak suka belanja, kita mungkin kat situ. Tak tahu kita mana yang Allah akan buka. Sebab tu kena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan Allah mengatakan Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki, tuan-tuan. Bukan calon-calon orang yang dapat mudah bersedekah. Sebab apa? Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri cakap Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Maknanya kalau kita tidak dipilih, maka kita belum lagi menjadi orang yang dikehendaki untuk melipat gandakan ganjarannya, tuan-tuan. Dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Siapa yang Allah nak bagi itu Allah Maha tahu, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita meninggal dunia tuan-tuan, hanya 3 perkara yang paling yang akan kita tinggalkan. Bagaimana dalam kad ni, tiga perkara yang akan kita tinggalkan. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang kita manfaatkan dan anak soleh yang berdoakan untuknya. Tuan-tuan, nak mengamalkan ilmu pun bukannya senang. Dapat ilmu hari ini, besok hilang. Dapat ilmu hari ini, seminggu bulan depan dah lupa balik. Dapat ilmu hari ini, tahun depan dah tak amalkan balik. Tuan-tuan, tapi yang paling mudah kita bekerja, mungkin buat RM5 sebulan, pergi bagi kepada yayasan sedar. Kita bagi kepada yayasan apa saja. Kalau ada lah tuan-tuan kan. Ataupun kita sekarang ni kita buat yayasan, maknanya setiap bulan RM5, setiap bulan dah potong gaji. Maknanya itu akan menjadikan kita bersedekah jariah, akan sentiasa ada sedekah. Daripada gaji kita sebulan, kalau kita ada lebih sikit, kita bagi. Mungkin simpanan kita sebulan ada lebih 500 contohlah. Yang perempuan selalunya kan, yang lelaki memang selalu habis saja. Yang perempuan ada lebih 500 sebab suami dah bagi lagi. Mungkin kita keluarkan RM30, sehari RM1. Ya Allah, aku keluarkan sehari RM1 untuk keluarga aku. Mudah-mudahan bertambah baik, mudah-mudahan anak aku menjadi baik. Dan kemudian kita ada arwah ayah yang meninggal dunia. Tuan-tuan, kita masalahnya tuan-tuan, ada seorang sahabat saya ni, dia cerita suami dia, Ustaz, saya pelik betul dengan suami saya. Apa yang peliknya? Saya, mak mentua saya ni meninggal bulan lepas kan. Kemudian kebetulan gaji semalam, suami saya datang dengan saya. Yang abang tahun ni bulan ni ada bajet lebih sikit lah. Bajet kenapa bang? Ayah tak ingat ke? Kan abang selalu bagi mak sebulan 300. Kan mak dah meninggal dunia, so abang ada bajet lebih RM300 sebulan kan. Kemudian patutnya abang ni janganlah fikir macam tu. Patutnya 300 tu, apa salahnya kita ambil RM30, kita sedekah untuk mak yang dah meninggal dunia kat dalam kubur tu. Jangan kita cakap kita gembira dapat duit lebih. Kita bagi sikit kepada mereka yang duduk kat dalam barzah, tuan-tuan. Bahawa mereka juga menunggu sedekah kita, tuan-tuan. Adakah mereka, sebab tu kata, ibu bapa kita ni datang ke rumah kita. Tapi masalahnya bila mereka datang, dia tengok anak dia tak solat, anak tak mengaji, malah datang. Ataupun datang ke rumah kita tapi tak pernah nampak bekas sedekah kita tak ada, malah datang. Akhirnya mereka buat tahu dekat dalam kubur. Akhirnya mereka menunggu-nunggu, bila nak anak aku hantar hadiah, bila nak anak aku hantar makanan. Bulan puasa baru hantar sebulan, setahun sekali. Ataupun raya pergi kubur, ziarah kubur sekali. Tuan-tuan, padahal orang ziarah kubur sepatutnya sebelum raya. Kita pergi masa hari raya, dia dah balik dah ke dalam barzah. Dia patutnya datang, dia akan bersama kita selama bulan puasa kan.
Bila kita pergi ke dalam kubur, kita ke kubur mereka, maka mereka berbeza. Tapi bila mereka dah balik dalam barzakh, kita baru datang. Tuan-tuan. Patutnya kita bersihkan masa puasa, bersihkan sentiasa ziarah masa bulan puasa, tuan-tuan. Tapi kebiasaan kita yang kita boleh kumpul bulan puasa, bulan hari raya saja, macam mana kan? Kita ikut je lah. Tuan-tuan. Tuan-tuan, dan nak dapatkan anak yang soleh bukan adalah perkara yang mudah. Tuan-tuan, semasa kita ada rezeki ni, kita ada pekerjaan, kita buatlah sebaik mungkin, manage duit kita sebaik mungkin. Ada bahagian untuk bagi sedekah, mungkin ada RM2, RM3 untuk sedekah setiap bulan. Ada bahagian untuk bantu anak, ada bantu untuk isteri dan anak kita. Ada bahagian untuk simpanan tabung haji. Ada bahagian untuk keperluan kita semasa dalam keadaan kesempitan. Tuan-tuan, kita manage dengan baik. Mudah-mudahan dengan niat kita manage duit kita tu, bukan kita kedekut. Manage duit kita untuk menjadikan kita bertambah dekat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam pendapatan kita sentiasalah ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah rezeki. Kemudian ingat kat mana nak tasarufkan duit tersebut. Selain di samping kita nak tasarufkan untuk iPad tu ke, untuk Galaxy Tab tu ke, tak kisah. Tapi yang penting kita ingat bahawasanya hidup kita hanyalah untuk perkara kematian. Dan tuan-tuan, bila kita nak meninggal dunia, tuan-tuan, sebab tu ulama mengatakan, belilah syurga Allah dengan tangisan anak yatim, dengan tangisan orang miskin. Maknanya berilah syurga Allah kita dengan memberi bantuan kepada mereka. Tuan-tuan, kita tak tahu harga syurga berapa, amal kita setakat mana. Tapi bila kita beri bantuan sedikit, mudah-mudahan ia akan menjadi bekalan untuk membuat rumah yang besar di syurga Allah, untuk memberikan tilam yang empuk di dalam barzakh, di alam kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada pagi ini, tuan-tuan, dengan maknanya saya mengajak tuan-tuan bersama-sama. Lepas ni kalau ada orang kita tengah makan, ada orang minta bantuan, tak payah fikirlah sedikit ke apa. Kita ada duit 50 sen, kita bagi. Jangan tak bagi langsung. Mudah-mudahan dengan 50 sen, 20 sen ke 10 sen ke, akan Allah bagi. Contoh ada RM50 dengan 10 sen. Nak bagi RM50 memang tak makan lah dia bagi. Ada 10 sen, bagi lah 10 sen. Jangan malu. Yang malu kau tak bagi. Itu masalahnya. 10 sen ni bang, saya ada 10 sen dia hari ni. Yang lain lebih besar. Bagi sikit, walaupun sikit. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan bertambah. Maknanya kita akan bertambah dekat dengan Allah SWT. Kita akan bertambah pemurah lepas ini. Maknanya bukan memurah sampai memudahkan diri kita, sekadar kemampuan diri kita. Maknanya kalau kita ada orang minta-minta, ada orang minta bantuan, ada yang mampu kita bagi. Jangan kita tolak langsung. Takut, tuan-tuan, takut nanti adalah hamba Allah yang diutuskan. Contohlah malaikat Allah yang diutuskan untuk menguji kita, tuan-tuan. Ada sebagian, macam ayah saya pernah bertemu dengan apa yang angkat Nabi Hidir kan. Nabi Hidir bagi. Padahal kerja berjaga aja kan. Masa tu ayah saya kerja dah tua, dah pencet, jaga. Alhamdulillah pergi haji. Kebetulan dapat berjumpa dengan seorang hamba Allah yang tidak kita tahu. Bagilah duit. Orang tu minta memang, saya nak 100. Tak boleh. Memang 100 di dalam poket. Memang 100 poket, bagilah 100. Dan kebetulan akhirnya ada orang lain, ada rezeki lain yang Allah berikan berlimpah, akhirnya dapat pergi haji, tuan-tuan. Kita tak tahu rezeki Allah daripada mana. Siapa yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, lepas ni, tuan-tuan, kita nak menyemarakkan ekonomi orang Islam. Tuan-tuan, pada pagi ini, tuan-tuan, dengan rendah hati dan juga dengan rasa rendah diri, saya daripada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ada sedikit promosi lah. Saya rasa borang sedekah jariah untuk tuan-tuan. Kalau mengisikan, kalau tuan-tuan isi sekali je, kita akan buat potongan gaji tuan-tuan setiap bulan selama tuan-tuan kerja. Setiap bulan selagi tuan-tuan kerja dengan Rahman Brothers. Kalau tuan-tuan tak kerja dengan Rahman Brothers, kalau tuan kena maklumkan kepada kami. Tuan-tuan kerja dengan Petronas, saya kena maklumkan. Kalau tak, memang kami tak mau potongan lah. Itu tuan-tuan, bukan untuk mengurangkan rezeki tuan-tuan, tapi untuk menambahkan kedekatan kita kepada Allah SWT, untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ada lebih lah, kalau saya tak ada lebih, tak masalah, tuan-tuan. Ini adalah bagi mereka yang rasa terbuka hati nak bersedekah jariah, bagi mereka yang rasa terbuka hati nak beramal jariah, boleh membuat potongan gaji, beramal jariah melalui potongan gaji Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia yang telah dilancarkan sejak 2 tahun, berapa tahun 2000 lagi lah, tahun 2000. Dulu RM1 seorang. Sekarang ni ada borang RM5, ada RM10, tak kisah, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada pagi ini saya akan edarkan borang untuk tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan rasa berminat, boleh isikan.
Tuan-tuan rasa tak berminat, boleh pulangkan balik kepada saya. Saya tak kisah. Sebab apa? Itu adalah saya nak bagi ke orang lain pula. Ini adalah jihad saya. Jihad saya adalah untuk membantu orang lain beramal jariah dan yatim menyalurkan kepada orang-orang yang miskin. Itu jihad saya. Jadi tuan-tuan, saya akan adakan borang, minta kepada tuan-tuan. Potongan bank tu tak? Potongan bank. Potongan bank ada juga. Kita ataupun transfer ke bank tu. Ada. Ada. Kita boleh buat macam-macam sekarang ni. Tak kisahlah macam mana tuan-tuan nak buat, yang penting ikhlas. Itu saja. Tuan-tuan, buat tuan-tuan yang rasa nak membuat sumbangan melalui Yapim, boleh isikan, tak masalah, tak isi pun tak apa. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kita nak mengajak tuan-tuan mengisi melalui potongan gaji? Sebagai rasa tanda bersyukur setiap bulan bila kita menerima gaji. Tuan-tuan, bila kita fikir-fikir selama tuan-tuan bekerja, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, berapa banyak di antara gaji kita yang telah kita sumbangkan kepada orang miskin? Berapa banyak gaji kita yang telah sumbangkan kepada anak yatim? Tuan-tuan, kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Maknanya pada hari ini kita muhasabah diri kita, adakah kita telah memberikan sedikit daripada rezeki yang Allah berikan kepada orang miskin, memberikan sedikit rezeki kita kepada orang yang memerlukan. Tuan-tuan, kemudian kepada keluarga kita yang mungkin dah meninggal dunia, mak ayah kita dah meninggal dunia, kalau kita rasa kita nak sedekahkan kepada mereka tiap bulan secara istiqamah, bagi RM5 tiap bulan, ya Allah sedekah untuk ibu ayah yang meninggal dunia setiap bulan, kita bagi istiqamah, kita boleh buat niatkan, tuan-tuan. Dan juga untuk menampung mungkin zakat kita kurang, kita niatkan sedekah kita. Mudah-mudahan akan bertambah rezeki kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada kelebihan bersedekah di sini. Yang pertama, merupakan dinding dari api neraka. Yang kedua, 7 golongan manusia yang dinaungi di akhirat. Yang ketiga, menambah rezeki dan keberkatan. Yang keempat, amalan bersedekah tidak mengurangi harta. Yang kelima, dapat menyembuhkan penyakit. Yang keenam, 1 pintu syurga di syurga bagi orang yang bersedekah. 1 pintu syurga bagi orang yang bersedekah. Allah menyusulkan harta riba. Yang ke-8, mewarisi amalan Rasulullah dan para sahabat, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya bagi pihak Yapim, kalau tuan-tuan ada menyumbang, saya silakan dengan rasa senang hati, bergembira kami mengucapkan Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tak nak menyumbang, kami pun tak boleh nak buat apa. Kalau tuan-tuan cara yang lain, tak kisah, tak masalah. Yang penting tuan-tuan lepas ni kena murahkan hati untuk bersedekah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya akhiri perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Kalau ada tersilap bahasa ataupun tersilap kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya hanya boleh berbicara yang baik itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.